Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'. Baik, pada hari ini saya akan cerita tentang kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran. Satu, kita gunakan hukum akal. Ini namakan hukum akal, akli, dalil akli. Yang ini saya nak bawa dalil naqli, iaitu ayat Al-Quran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia boleh buat apa saja. Fa'alul lima yurid, la ilaha, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bersifat berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh buat satu perkara yang tanpa sebab, dengan sebab dia yang buat. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan semua perkara. Baik, tonton buka dalam surah Az-Zariyat ayat 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Adakah datang satu cerita kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai tetamu Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan? Siapa yang menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu malaikat-malaikat. Dalam kitab Al-Bidayah dia menyatakan bahawa malaikat itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil dan malaikat Mikail. Wallahu alam, kalau saya tidak salah. Dia datang menjadi tetamu kepada Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya perjalanan mereka ini nak pergi ke kampung Bani Sadum, di mana Nabi Lut AS dihantar di sana oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS untuk menjalankan usaha dakwah di sana. Jadi sementara itu dia berhenti di rumah Nabi Ibrahim AS. Kemudian idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamu qaumun munkarun. Ketika mereka ini tetamu ini masuk ke rumah Nabi Ibrahim AS, maka mereka berkata salam, memberi salam kepada Nabi Ibrahim AS. Qala salamun, Ibrahim AS pun menjawab salam mereka. Qaumun munkarun, mereka ini adalah kaum, orang, di malaikat sebenarnya, yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim AS. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Jadi bila ada tetamu, Nabi Ibrahim AS secara senyap dia pergi jumpa dengan ahli keluarganya. Maksudnya Sarah alaihissalam. Sarah ni adalah isteri pertama kepada Nabi Ibrahim AS yang tak ada anak. Pergi sana dan dibawa anak lembu yang gemuk yang dibakar, nak dijadikan hidangan kepada tetamu itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim AS pun hidangkan, berilah makanan itu kepada mereka. Al-maklum mereka malaikat, tak makan. Maka bila tak makan, qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim AS berkata, kenapa tak makan? Apa hal? Tak sedap ke? Wallahu alam. Bukan gitu maksudnya. Kenapa tak makan? Bila tak makan, tuan-tuan yang mulia, fa'aujasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim AS menjadi takut, merasa takut. Tak makan kenapa ni? Terus mereka berkata, malaikat ni yang menyamar jadi manusia, bukan wajah asal, menyamar jadi manusia. Qalu la takhaf, wahai Nabi Ibrahim AS, jangan takut.
Kau jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim AS, dia akan dapat anak yang bernama Ishak. Di sini tak dinyatakan namanya Ishak, yang alim, seorang yang alim, yang berilmu, bijaksana. Sarah mendapat anak yang bernama Ishak setelah 13 tahun atau 14 tahun kelahiran Nabi Ismail AS. Dah lama tak dapat anak, tiba-tiba dapat berita dapat anak. Masalahnya tuan-tuan yang mulia, mereka ni dah tua sangat. Katakan Nabi Ibrahim AS berumur 100 tahun. Sarah pun begitu juga, lebih kurang. Mereka ni dah ajuzun aqim, tua, mandul pula. Tapi Allah berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasan kehendak dia. Dia berkehendak, dia dah takdirkan, dia berkuasa buat. Memanglah tuan-tuan yang mulia, dalam ayat ni fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Maka datang orang perempuan kepada Nabi Ibrahim AS, itu Sarah AS, fi sarrah, dalam keadaan terkejut, tercengang, terkeluar sedikit, kenapa ni? Kenapa? Fi saratin fasakkat wajhaha, dia pun menepuk. Kenapa ni? Tepuk dia punya muka dia, macam tak percaya. Terus kata, wa qalat ajuzun aqim, dia berkata, aku ni dah tua, umur dah 100 tahun. Aqim, mandul pula. Orang mandul tuan-tuan yang mulia, ini semua kehendak Allah. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi orang anak perempuan, anak lelaki. Wa ja'alu man yasha'u aqima, dan dia jadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Sarah dia tahu dia mandul. Dia kata qalat ajuzun aqim. Dan dia berkata, dia dah ajuz, tua sangat dah. Allahu Akbar. Aqim pula, mandul. Tetapi malaikat bagi tahu, qalu kadzaliki qala rabbuk. Qalu kadzaliki qala rabbuk. Mereka berkata, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala yang takdirkan, yang berkehendak nak bagi anak kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim AS yang telah tua, dan kepada Sarah pun tua juga. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia hakim. Dia bijaksana, alim dan maha mengetahui. Sifat alim Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu. Bila Allah tahu? Alim Allah qadim, dulu lagi. Dulu bila? Tak ada, dia qidam, tak ada bermula. Kalau ada bermula macam kita, mula-mula bodoh tu, kita ni bodoh tuan-tuan yang mulia. Tak ada, tak tahu nak bezakan tai dengan nasi. Nasib baik mak kita kesian. Kita nak makan tai, dia selamatkan. Allah Subhanahu Wa Taala, dia alim, betul-betul maha mengetahui. Bila? Qadim, dulu lagi, tak bermula. Macam mana pengetahuannya? Tahu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Iradat, dia berkehendak. Dan dia kudrat, dia maha kuasa. Kita tuan-tuan yang mulia kena tahu dulu.
Bila tahu, barulah ada kehendak, ada perancangan. Tahu kahwin tu seronok, baru ada perancangan nak kahwin. Kemudian cari kekuatan, cari duit nak kahwin. Tuan-tuan yang mulia, ketiga sifat ini, sifat alim, iradat, kudrat, semuanya qadim. Tak ada salah satu yang bermula. Tak ada. Bukan alim dulu, barulah iradat, tidak. Jadi alim Allah, iradat Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala qadim, tak ada bermula. Sejak bila? Sejak dulu lagi. Dulu tu pun tak tepat perkataannya. Qidam, qadim. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala yang nak bagi Nabi Ibrahim AS anak, walaupun telah tua, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dia yang bagi, tak ada batasan. Yang ini kita kena faham dan merasakan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid, dia berkuasa buat apa yang dia nak. Jadi tuan-tuan yang mulia, tak ada yang mana-mana makhluk, tak ada makhluk yang boleh berbuat begitu. Hanya Allah sahaja. Sebab dia ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan kecuali Allah saja. Kita tuan-tuan yang mulia, nak dapat anak, kahwin, tengok langsung tak dapat anak. Ada yang dapat anak, perempuan berderit. Ada dapat anak, pening kepala bapak dia. Lelaki berderit. Saya tuan-tuan yang mulia, keluarga saya 10 anak lelaki, adik-beradik saya. Boleh buat tim bola sepak. Lelaki, 2 orang perempuan. 12 adik-beradik. Tuan-tuan yang mulia, siapa yang bagi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang tuan-tuan yang mulia dapat anak, tak dapat-dapat. Kenapa? وَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan. Siapa dia nak jadi mandul, tak dapat anak. Jadi yakin kita dapat anak, siapa bagi? Allah. Lelaki siapa bagi? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ketereran kita, bukan kita makan lobak merah ke lobak putih ke kita dapat anak lelaki. Tidak. Yang bagi ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh berusaha, boleh cari cara, tetapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi anak. La ilaha illallah. Besok saya sentuh sikit lagi tentang anak ini. Saya sentuh tentang Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya dan Maryam AS. Macam mana mereka dapat anak. Supaya tuan-tuan yang mulia, kita yakin atas kalimah La ilaha illallah. Semuanya dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup setakat ini. Semoga saya dan tuan-tuan dapat amalkan, insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.